Pada suatu hari saya telah pergi ke pantai Kuantan, tempat yang dikatakan Nanami nak bersara di pantai ini, menikmati keindahan alam. Maka setiap pagi saya ke sini untuk melihat kecantikan alam sambil bersyukur dengan segala nikmat hidup. Lalu izinkan saya menyampaikan pesanan di pantai Nanami ini. Kerja yang kita tak suka, ada penganggur mahukannya. Anak-anak yang mungkin banyak karenah, ada orang yang kesunyian mahukannya. Parent yang suka membebel, ada anak yatim yang mahukannya. Makanan yang kita kata tak sedap, makan tak habis, ada orang yang sedang kebuluran mahukannya. Rumah yang kita rasa sempit, orang dalam penjara mahukannya. Dan ketahuilah kan, perintah-perintah Allah yang kita rasa membebankan orang dalam neraka, Firaun, Haman, Namrud, Qarun, mahu kembali ke dunia, tuan-tuan. Maka bersyukurlah dengan segala nikmat, walaupun sekecil-kecil nikmat. Maka insya-Allah kita akan dapat masuk syurga Allah dengan rahmat, dan di sana tidak ada lagi sebarang runtutan. Tidak ada yang percakapan yang sia-sia di syurga. Maka di dunia ni janganlah kita bercakap perkara yang sia-sia, mengeluh, tak bersyukur, tak bersabar, riak dan sebagainya. Selamat pagi dunia. Oha. Selamat pagi dunia. Hari ini saya nak share tentang 3 perkara lah yang boleh membuatkan kita menjadi orang yang berjaya, insya-Allah. Pertama, investment. Kedua, money future. Ketiga, money now. Apa itu investment? Apa itu money future? Apa itu money now? Investment ni pelaburan. Kita melabur demi kejayaan masa depan. Contoh kita beli buku. Itu investment kan, pelaburan. Okey, kalau kita baca buku, maka dikatakan money future. Sebab kita belum dapat duit lagi, tapi kita telah memandaikan diri kita. Dan kalau kita menulis pula. Lepas baca buku dapat ilham, kita menulis buku, kita buat produk, masih lagi money future. Tapi alhamdulillah produk dah ada. Dan money now apabila orang beli produk kita, buku ke apa-apalah. Jadi dalam kehidupan ini, make sure kita berada dalam 3 fasa ni lah. Ada waktu kita investment, kita keluarkan wang, pergi training ke, pergi kursus ke. And then ada waktu kita buat produk ataupun kita tingkatkan skill kita, belajar edit video, post konten walaupun tak ada orang tengok. Dia kira money future. Sebab akan datang bila ada tempahan, bila ada orang berminat, bila ada penerbit datang cari, dah jadi money now lah. Jadi jangan kita membuang masa. Demi masa, semua manusia dalam kerugian. Kecuali renung-renungkanlah video-video saya yang lepas pada situ. Selamat pagi dunia. Woha. Bekerjalah kamu seolah-olah hidup selama-lamanya, dan beribadatlah kamu seolah-olah mati besok. Apa maksud daripada kata-kata ini? Ulama bagi tahu,
Maksud bekerjalah kamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Bermakna kalau datang perintah Allah, contoh dengan kerja dengan azan, maka tinggalkanlah kerja itu, sebab kita hidup selama-lamanya, boleh buat lagi banyak kali. Tapi kena terus pergi sembahyang sebab kita beribadat seolah-olah mati besok. Simple je. Jadi dengan azan, datang perintah Allah, kerja tinggal sekejap sebab kita hidup selama-lamanya, boleh buat banyak masa lagi lain kali insya-Allah. Tapi ibadat no, jangan tangguh sebab mati besok. Al-faham ke hidup. Kenapa rumah orang kaya ada kolam? Manusia ni dia memang sifat dia suka mencari ketenangan. Dan insya-Allah ketenangan ni ada dalam ciptaan Allah. Antaranya adalah air lah. Kita pun suka pergi pantai, pergi sungai, pergi tasik, pergi air terjun, pergi kolam. Sebab air ni dia macam ada terapi. Dan kerana itulah orang kaya, bila dia kaya dia akan buat kolam mandi. Kolam besar-besar dekat depan rumah dia. Infinity pool. Ada yang buat air terjun. Even B40 ke M40 pun ada juga buat air terjun kecil-kecil, kolam kecil-kecil. Sifat manusia. Dan Allah SWT bagi tahu, dekat syurga Allah akan bagi 7 sungai yang mengalir di bawah mahligai. 7 sungai tuan-tuan Allah bagi dekat syurga. Allahu Akbar. Jadi syurga ni, anak kunci dia kita dah tahu dah. Solat, kan? Ladang-ladang dia pun kita dah tahu, zikir. Setiap zikir kita menumbuhkan pohon-pohon di syurga. Mahligai dia pun kita dah tahu, meninggalkan perdebatan, kan? Silaturahim. Jadi kita dah tahu dah anak kunci syurga, jalan ke syurga, mahligai syurga, ganjaran syurga, kebun-kebun syurga. Cuma itulah, manusia lebih mencari ketenangan di dunia, pergi dekat air macam ni, sehingga lupa perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Pesan pada saya sendirilah, semoga kita semua dapat jaga kunci syurga kita. Boleh, insya-Allah. Selamat pagi dunia. Doha. 4 perkara kita rasa milik kita. Tapi okey, apa 4 perkara? Terutama nyawa kita. Kita rasa milik kita, tapi nyawa kita ni milik Allah. Sebab tu kalau kita bunuh diri, kita berdosa. Sebab kita telah ambil hak Allah. Kita tak boleh bunuh diri. Jadi nyawa hak Allah. Jagalah nyawa baik-baik. Kedua, harta kita. Harta kita ni hak waris. Kita tak selamanya dapat memegang harta tu. Bila kita mati akan dibahagi-bahagikan. Harta adalah hak waris. Kecuali kita sedekah. Itu hak kita. Ketiga adalah badan kita ni. Badan kita. Ini hak ulat dalam kubur. Hak ulat dalam kubur je tuan-tuan. Kita mungkin auzubillah mendapat jasad di neraka atau jasad yang terbaik di syurga. Tapi yang dunia ni akan hancur. Dan yang keempat, amal kita. Inilah milik kita satu-satunya. Amal baik, amal buruk, dia akan jadi kita punya masa depan. Jadi buat baik tuan-tuan, puan-puan. Kerana kereta mayat itu sehala jalannya. Buat yang terbaik sebelum tumpang. Doha.